InsyaAllah kita sama-sama mulakan kuliah pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab ridha masya'illahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad, imamin muttaqin wa qaidatul mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia. Semuanya. InsyaAllah yang mati semulakan Al-Fadil Tuan Imam kita Tuan Azhar, sebenarnya yang semulakan Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa surau, jawatan kuasa surau sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung di muka surat 137. Masih dalam kitab rahmat, kitabur rahmat, masih dalam bab rahmat Allah taala. Di muka surat 137, tajuknya pengampunan Allah terhadap lelaki yang takutkannya.
Hadis berikut adalah sebuah kisah seorang lelaki dalam kalangan Bani Israel yang diampunkan dosanya disebabkan takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kisah orang Bani Israel lah. Dia ni bukan umat Nabi, tapi umat yang sebelumnya lah. Gitu. Kisah seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang diampunkan dosanya disebabkan takutnya kepada Allah Ta'ala. Terdapat pelbagai riwayat yang menceritakan keadaannya yang berbeza-beza, di mana hadis-hadis disusun mengikut perbezaan antara lelaki tersebut dan digabungkan lafaz hadis yang berlainan antara satu sama lain. Hadis-hadis tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Jadi ada kisah Bani Israel yang mana dia dosanya telah pun diampunkan Allah Ta'ala kerana takut kepada Allah. So apa yang berlaku? Bagaimana ceritanya? Dia ada beberapa riwayat lah. Satu riwayat daripada Huzaifah, kemudian daripada Abu Hurairah pun ada, kemudian daripada Abu Sa'id. Abu Sa'id mana ada 3 riwayat lah. Abu Hurairah pun ada 2 riwayat, riwayat 1 dan riwayat 2. Baik, kita lihat daripada Huzaifah dulu. Riwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana rajulun mimman kana qablakum yusi'u zanni bi amalihi faqala li ahlihi iza ana muttu fahuzuni. Dia kata iza ana muttu fahuzuni fazarruni fil bahri fi yawmin sa'if fafa'alu bihi fajama'allah. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i fa'amarallahu azza wa jal al-malaikah fatakallaqat ru'ahu summa qala ma hamalaka allazi allazina sana'ta qala ma hamalani illa ma khafatuka faghafara lahu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Huzaifah, dia kata daripada Nabi SAW qala, berkata ia, kana rajulun mimman kana qablakum yusi'u zan bi amalihi. Ada seorang lelaki sebelum daripada kamu, kana qablakum yusi'u zan, dia banyak buruk sangka lah. Dia banyak buruk sangka bi amalihi, dengan amalnya. Dengan menyangka dia akan mendapat seksa yang buruk melaluinya lah. Semaksudnya, jadi apakah maksud buruk sangka tadi? Dia buruk sangka berkenaan amalan dia lah. Dia tak yakin amalan dia boleh masuk dalam syurga. Faqala li ahlihi, lalu dia berkata kepada ahli keluarga dia, iza ana muttu fahuzuni fazarruni fil bahri fi yaumin sa'if. Dia kata apabila aku mati, ambillah daku dan campakkan daku fil bahri, dalam laut, fi yaumin sa'if, pada hari yang panas. Pada hari panas lah, maksudnya pada musim panas. Pada musim panas. Kalau aku mati nanti, maka ambil aku, campakkan aku dalam laut, fi yaumin sa'if. Fafa'alu bihi, lalu adik keluarga dia melakukanlah apa yang dikenaki ataupun apa diwasiatkan. Ini macam wasiat lah ni. Apa diwasiatkan oleh lelaki itu kepada keluarga dia, so adik keluarga dia buat. Kemudian fajama'ahullah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat untuk dikumpulkan akan dia. Mana dikumpulkan ruh lah. Fajama'ahu, maka Allah Ta'ala perintah malaikat supaya dihimpunkan diri dia lah. Mana roh tadi dihimpunkan.
Wa fi riwayatin lin Nasa'i, dan sabit satu riwayat daripada Imam Nasa'i, fa amarallahu azza wa jalla al malaikah. Allah Taala merintahkan para malaikat. Lalu mereka melakukan, lalu Allah Taala mengumpulkannya, mana mengumpulkan debu mayat. Fajama'ahu, maksudnya mengumpulkan debu mayat. Dan sabit pada satu riwayat, fa amarallahu azza wa jalla al malaikah. Allah Taala merintahkan pada malaikat, fatalaqqat ru'ahu, lalu dibawakan ruhnya. Dibawa ruhlah. Mana dikumpulkan dia punya debu tu. Debu kan. Jadi maksudnya ni dibakarlah je tu. Debu mayat. Walaupun di sini dia tak sebut bakar. Tapi ada riwayat yang belakang kemudian nanti dia ada sebut dibakar. Mana mayat tu dibakar lah. Diwasiat kepada keluarganya mayat dia dibakar. Je tu. Ini pada zaman Bani Israel. Baik. Siapa yang berlaku kemudian? Berlaku Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, fatalaqqat ru'ahu, lalu dikumpulkan ruh dia. Summa qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ma hamalaka allazi sana'ta. Dia kata, apakah yang mendorongmu melakukan apa yang engkau telah lakukan tadi? Apa yang mendorongmu sehingga kamu berikan wasiat pada ahli keluarga kamu supaya bakar kan? Dan campakkan lauk tadi, debu tadilah. Lalu dia menjawab, dia kata, ma hamalani illa makhafatuka. Tiada aku buat akan apa yang aku buat tadi, melainkan kerana takut kepadamu. Dia kata, melainkan hanya takut kepadamu ya Allah. Faghafara lahu, lalu diampunkan dosanya. Lalu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu riwayatlah daripada Huzaifah. Kemudian riwayat yang kedua daripada Huzaifah. Muka surat 138. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna rajulan hadarahul maut. Falamma Isa minal hayat awsa ahlahu. Iza mutu fajama'u li khataban kasiran. Summa auru naran. Hatta iza akalat lahmi wa khalasat ila azmi fahuzuha watrahuha fazarruni fil yammi fi yawmin har aw rahih fajamallahu faqala lima fa'alta qala khasyataka faghafara lahu. Wa fi riwayatin lahu qala Utbah bin Amrin anna sami'tu yaqulu zaka wa kana nabassan. Nabas maknanya pencuri apa yang ada dalam kubur. Mencuri kekapan, kan? Apa yang dalam kubur tu semua curi, kekapan ke, kata apalah, papan lahat ke. Papan lahat semua curi tu kan. Ni dia punya pekerjaan dia. Maksudnya, sami'tu Nabi sallam yaqul, aku dengar Nabi sallam bersabda, dia kata, inna rajulan hadrahul maut. Sesungguhnya ada terdapat seorang lelaki telah hampir meninggal dunia. Lama Isa minal hayat, tak kala dia telah putus asa daripada hidup. Awsa ahlahu, lalu dia berwasiat pada keluarga dia. Apa wasiat pada keluarga dia? Iza mutu fajma'u li khataban kasiran. Dia kata, apabila aku mati, naklah kamu semua himpunkan bagiku akan kayu api yang banyak. Khataban mana kayu api? Kasir, banyaklah. Himpunkan kayu api yang banyak. Summa urunira naran. Kemudian hidupkan api. Hatta iza akalat lahmi, sehingga dihidupkan api, sehingga menyala api tadi dia akan memakan dagingku. Iza hakalat lahmi, sehingga api tadi makan dagingku. Wa khalasat ila azmi,
Dan sampailah kepada tulangku. Mana dah jadi abu lah itu. Dibakar kan. Biasalah kalau dah bakar biasanya hangus lah. Hangus kan. Sekali dia akan bercampur silas tu. Dia punya mayat tu yang dah jadi debu tu dia akan bercampur dengan kayu. Yang bahan untuk bakar tadi lah. Kemudian fahuzuha. Bila aku dah jadi abu, maka ambillah akan aku punya debu tadi, fa'atruha, dan campakkan oleh kamu akan dia. Fazuruha fil yamil har. Kemudian buanglah aku ke dalam laut pada hari yang sangat panas ataupun kuat berangin, aurahin, kuat berangin. Fajama'ullah, lalu Allah Ta'ala menghimpunkan dia. Bila dah jadi abu, dah campak ke laut, Allah Ta'ala punya kuasa, dia mampu menghimpunkan semula lah. Dikumpulkan balik debu tadi, walaupun dia jadi debu kan. Ini pun salah satu daripada tanda lah. Tanda maknanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana walaupun besok nanti kita dah hancur, tulang belulang dan sebagainya dalam tanah, maka Allah Ta'ala boleh menghimpunkan kita semula lah. Dikembalikan semula pada asalnya balik. Sebagaimana yang berlaku pada lelaki inilah. Walaupun dia dah bakar je tu, dah jadi abu, dicampak ke laut, maka fajama'ahu Allah. Lalu Allah Ta'ala menghimpunkan dia semula. Faqala lima fa'alta. Lalu Allah Ta'ala pun bertanya pada lelaki yang dah jadi abu tadi, yang dah dikumpulkan semula batang tubuh dia tadi, kenapa engkau buat demikian? Qala, dia berkata, khasyataka, aku takut kepada engkau. Aku buat wasiat tadi, wasiat yang pelik. Pelik lah wasiat kan? Tak? Kalau zaman sekarang ni biasanya agama Hindu ke, agama Buddha kan, Kristian ke dan sebagainya. Jadi mereka membakarlah mayat tadi dengan tujuan untuk membersihkan dia daripada dosa lah. Tujuannya nak bersihkan daripada dosa. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh membakar mayat. Islam telah mengajar apabila seorang itu mati, maka nak dihuruskan. Dikebumikan, masukkan ke dalam tanah. Tak ada disuruh bakar, tak ada. Ini syariat yang berlaku sebelum ni lah, tentu. Baik. Kemudian apa yang berlaku tuan? Faghfara lahu, lalu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi riwayatin lahu, dan sabit pada satu riwayat yang lain baginya, qala Utbah bin Umrin, telah berkatalah Utbah bin Amrin ataupun bin Amru, berkata ya, saya mendengarnya anna sami'tuhu yaqulu zaka. Aku mendengar akan Huzaifah berkata berkenaan dengan dia. Wa kana nabasan, dan dia adalah seorang yang menjadi pencuri. Dia ni pencuri lah, mana laki-laki tu dia pencuri. Lelaki yang wasiat supaya dirinya tu dibakar. Kalau seandainya dia mati, dia tugasnya ketika dia hidup ni memang dia suka mencuri. Curi apa je lah dalam kubur. Contohnya kekapan ke, kan? Kalau ada orang mati tu bawa sekali harta tu pun dikobeh sekali dah. Harta dalam kubur tu pun semua dikobeh, sapu duit ke, barang bernilai ke, barang kemas ke, kalau seandainya ada pada si mati itu, masih melekat pada si mati, kan, maka dia ambil ni harta tu, dia gunakan, dia jual lah macam tu, dapatlah dia duit. Itulah pekerjaan laki-laki tadi. Jadi itu sebabnya dia wasiat pada keluarganya, kan, bakarlah akulah. Baik, itu satu riwayat daripada Abu Huzaifah. Kemudian daripada Abu Hurairah pula, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana rajulun yushrifu ala nafsi falamma hadramaut qala li banihi iza ana mutu fa akhrikuni summa rahuni summa zarruni birrih. Wa fi riwayatil Muslim ziyadatun fil bahri. Wallah la'in qadra alayya rabbi la yu'azzib, la yu'azzibni, 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 la yu
la yu'azzibani azaban ma azzabahu ahadan falamma mata fu'ila bihi zaka fa amrallahu al-arda faqala ijma'i ma fika minhu fa fa'alat fa iza huwa qa'im faqala ma hamalaka ala ma sana'ta qala ya rabbi khasyatuka fa ghafara lahu wa qala ghairuhu ma hafataka ya rabbi. Okay, riwayat daripada Abu Hurairah pula lebih kurang sama juga dengan riwayat daripada Huzaifah tadi. Cuma dia punya lafaznya berbeza lah. Lafaz berbeza tapi makna lebih kurang sama je. Diterima daripada Nabi SAW. Kana rajulun yushrifu ala nafsih. Ada seorang lelaki dia melampaui batas. Maksud melampaui batas ni dia selalu melakukan maksiat. Yushrifu maksudnya melampaui ala nafsi di atas diri sendiri. Maksudnya dia suka buat dosa lah. Buat dosa, buat maksiat, kan, mencuri ke apa-apa, berzina dan sebagainya. Falamma hadaral maut, maka tak kala dia nak mati, qala libanihi, lalu dia berkata kepada anak dia pula. Dia kata pada anak-anak, ke atas dia tak ada sebut berkenaan anak. Dia kata keluarga dia. Di bawah ni qala libanihi. Dia berkata kepada anaknya. Apa dia kata pada anaknya? Iza muttu fa ahrikuni. Apabila aku mati, maka bakarlah aku. Di sini sebut lafaz bakar tu dengan terang. Fa ahrikuni, maka bakarlahkan aku. Summa atrahuni, kemudian campakkan aku. Dah bakar kan, dan hancurkan, campakkan. Summa zarruni firih, kemudian campakkan aku ke tengah angin. Wa fi riwayatin lil Muslim ziyadatun, dan sampai pada satu riwayat daripada Imam Muslim ditambah perkataan fil bahri, ditambahkan perkataan pada laut, dicampakkan ke laut lah. Dia punya debu tu macam tu. Setelah hancur kan, dikumpulkan dia punya debu-debu tadi, baru dibawa ke laut dan campakkan ke laut. Tak? Kalau dah campak ke laut, tuan bayangkanlah, angin tiup kan, macam tu dia akan berselerak lah macam tu. Tak? Laut mana tak berangin? Apalagi kalau tengah laut. Apalagi kalau tengah laut dengan angin yang kuat. Kalau siapa yang pernah naik kapal kan, siapa yang pernah naik kapal, kalau dah sampai tengah laut tu, bayangkanlah tuan-tuan macam mana. Kadang kita naik bot pun negeri Langkawi pun, tengoklah dia punya angin kuat kan. Apalagi kalau debu ni dicampakkan ke laut, mesti terbangnya. Terbang. Kalau ikut logikakannya macam mana benda tu, mustahil lah benda tu dapat dikumpulkan semula. Tapi kuasa Allah Ta'ala boleh dikumpulkan semula. Jadi tak heranlah tuan-tuan kalau besok, akhirat besok, kita dibangkitkan semula dan dikumpulkanlah segala kan, debu-debu ke tulang belulang dan sebagainya telah hancur tadi kan, untuk kita dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan. Masya-Allah. Allah demi Allah, lain qadra alayya rabbi. Dia kata demi Allah, jika Tuhanku menyempitkan daku, maka dia pasti mengazabku dengan azab yang tak pernah ditimpa ke atas seseorang pun, dia kata. Lain qadra alayya rabbi la yu'azzibani azaban ma azzabahu ahadan. Jikalau Allah Ta'ala menguasai akan daku, menyempitkan kehidupan aku, dia kata la yu'azzibani, nescaya dia mengazab akan daku azaban ma azzabahu ahadan, akan satu azab yang tak mungkin dapat diterima oleh akal kita lah. Azab yang sangat pedih lah maksud tu. Ma'azabu ahadan, mana orang lain tak pernah terima pun azab itu, dan saya aku yang akan terima, kata lelaki tadi lah. Falamma mata, maka tak kala dia mati, fu'ila bihi zalika, dilakukan akan demikianlah wasiat tadi lah. Dia wasiat supaya dibakar tadi, maka orang pun buatlah, anak dia pun buat macam tu. Sebab apa? Dia kata dia pesan kat anak dia tadi. Fa'amarallahu al-arda,
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan bumi. Allah Taala mengarahkan bumi ataupun memerintahkan bumi. Faqala, maka Allah Taala berfirman, dia kata ijma'i ma fiki minhu. Impunkan olehmu akan daku apa yang terdapat pada kamu. Allah Taala kata pada bumi lah. Impunkan oleh kamu wahai bumi, kumpulkan oleh kamu akan bumi ma fiki minhu, apa yang terdapat pada engkau daripadanya. Fa fa'alat, lalu bumi pun melakukan apa yang diperintah Allah Taala. Fa izan huwa qa'im, tiba-tiba laki-laki itu pun bangun. Kan? Tiba-tiba lelaki yang dah hancur debu, dah berselerak dalam laut tadi kan, dengan izin Allah Taala berkumpul balik batang tubuh dia. Lalu Allah Taala bertanya pada dia, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang mendorongmu untuk melakukan yang demikian? Kenapa kau buat wasiat macam tu? Supaya engkau dibakar. Apa jawapan dia? Qala ya rabbi khasyatuka, aku lakukan yang demikian tadi kerana takut kepadamu ya Allah. Kerana takut padamu ya Allah. Faghfara lahu, lalu diampunkan dosanya. Wa qala ghairu, dan berkatalah selainnya, mahafatuka ya rabbi, kan, takut pada engkau wahai Tuhanku, gerun padamu ya Allah. Kan, sebab kena takut pada Allah, maka dibuat wasiat macam itulah. Tapi kalau zaman sekarang jangan buat. Kan? Kalau zaman sekarang jangan buat. Sebab itu selain Islam. Dia buat macam tu. Kita sebab Islam tak boleh. Tak boleh ya, kita buat wasiat. Kalau seandainya anak dapat wasiat macam tu oleh bapa, anak tak perlu tunaikan wasiat itu. Tak perlu tunaikan wasiat. Itu juga kalau seandainya ayah kita ataupun mak kita buat wasiat macam tu kepada kita. Nanti kalau mak mati esok kebakarlah mayat mak. Okay, wasiat macam tu tak perlu kita tunaikan lah. Tak perlu tunaikan kerana bercanggah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ikut syariat Nabi mesti diuruskan sebagaimana yang kita fahamlah. Okey, tak perlu kita bakar, naklah kita mandikan. Kita mandikan dengan air 5 ke air 7 kan. Adalah cara-cara mandi mayat. Tak? Nawaitu ghuslan li hadzal mait. Saja aku mandikan mayat ini. Nawaitu wudu li hadzal mait. Saja aku wudukan mayat ini. Ikutlah cara-cara dia. Kan? Cara dan kaedah untuk mandikan mayat. Lepas tu nanti naklah dikapankan. Kapankan. Setelah dikapankan maka naklah disembayangkan. Jangan tak sembayangkan. Sembayangkan. Lepas sembayangkan, kan, panggillah dia punya ahli warisnya untuk yang terakhir kali, untuk yang terakhir. Lepas tu bawalah ke kubur, naklah kita semadikan dalam kubur. Tanam dia lah. Itu cara Islam lah. Kalau bakar tu lain pelik sikit lah itu. Baik. Kemudian riwayatkan daripada Abu Hurairah juga, anna Rasulullah SAW qala rajulun lam ya'mal khairan qattu. Qala, dia kata, qala rajulun lam ya'mal khairan qattu. Fa iza mata faharrikuhu wazru nisbahu fil barri wa nisbahu fil bahri. Kan? Nisbahu fil bahri wa nisbahu fil barri. Bar wal bahri. Allah la'in qadarallahu alaihi la yu'azzibu 'azaban la yuzimu ahadan minal alamin. Fa amarallahu al-bahra fa jama'a ma fihi wa amara al-bahra fa jama'a ma fihi summa qala lima fa'alta qala min khasiyatika wa anta alamu wa ghafara lahu. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, daripada Abu Hurairah juga lebih kurang juga sama juga dengan lafaz yang sebelum ni, cuma ada perbezaan lafaz. Dia kata anna Rasulullah sallam qala, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda. Apa sabda Nabi? Qala rajulun, berkata Nabi, ada seorang lelaki lam ya'mal khaira qattu,
ada seorang lelaki ni dia tak pernah beramal satu kebaikan sekalipun. Ada seorang lelaki ni dia tak pernah melakukan satu kebaikan pun dia tak pernah buat. Faizan mata, tiba-tiba dia mati. Faharrakuhu, lalu anak-anaknya membakar dia. Faharrakuhu, lalu anak-anaknya membakar dia. Wazru nisfahu fil barri, lalu sebahagian daripada abu tadi dibuang ke daratan. Sebahagian pada abu buang ke daratan. Wa nisfahu fil bahri, sebahagian lagi buang ke laut. Sebahagian buang darat, sebahagian buang ke laut. Allah, maka demi Allah, lain qadarallahu alaihi, jikalau Allah Ta'ala menyempitkannya, la yu'azzibuhu azaban, nescaya dia akan diazab. Akannya akan sebagai azab, la yu'azzibuhu ahadan minal alamin, yang tidak pernah diturunkan azab kepada seseorang pun daripada alam ini. Fa'amallahu bahra, lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada laut. Fajama'a ma fihi, lalu dikumpulkan apa yang terdapat di laut. Dia punya debu tadilah, kumpulkan. Fa'amaral bahra, lalu Allah Ta'ala perintahkan pula akan daratan. Barra ni daratan. Kalau al-bahra, al-bahru laut. Al-barra daratan. Lalu Allah Ta'ala perintahkan daratan. Fajama'a ma fihi, lalu dihimpunkan apa yang terdapat dalam daratan tadilah, pada daratan tadi. Summa qala, lalu dikatakan, lima fa'alta, kenapa kau buat begini? Mana Allah Ta'ala datangkan semula ruh dia kepada jasad dia yang telah dikumpulkan semua tadi. Lalu ditanya dengan soalan yang lebih kurang sama macam sebelum ni, lima fa'alta, kenapa kau lakukan demikian? Qala min khasiyatika, aku buat tadi kerana takut padamu ya Allah. Wa anta a'lam, dan kau lebih tahu pada aku. Faghfara lahu, lalu diampunkan dosanya. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia tadi. Masya Allah. Kemudian riwayat terakhir daripada Abu Sa'id. Ini panjang sikit lah. Hanya sikit riwayat daripada Abu Sa'id. An Nabi SAW annahu zakara rajulan fi man salafa au fi man kana qablakum. Qala kalimatan, yakni a'tallahu malan wa walada. Falamma hadratul wafat qala li banihi ayyur abin kuntu lakum. Ayya abin kuntu lakum. Qalu khaira abi. Qala fa innahu lam yabta'ir aw lam yabta'iz, innallaha khaira. Wa ayyuka Allah alaihi yu'azzibahu. Fanzuru iza mutu fa'ahrikuni hatta iza sirtu fahman kan, fashakuni au qala fashakuni. Fa'izan kana yawmur rihil asif fa'azruni fiha. Faqala nabiyullah fa'akhaza mawasikuhum an zalika. Wa rabbi fafa'alu summa azruhu fi yawmin asif. Faqala Allah azza wa jal faqala Allah azza wa jal kun fa'iza huwa rajulun qa'im. Qala Allah ayu abdi ma hamalaka ala ma fa'alta. Qala ma hafataka aw farakun minka. Qala fama talafahu an rahimahu indaha. Wa fi riwayatin lahu an Sulaiman zada fihi azruni fil bahri. Wa fi riwayatil Muslim lafzan anna rajulan fi man kana qablakum rasyallahu malan wa walada. Wa qala li walidihi la taf'alanna ma amlakum bihi la uyanna misa mirasi ghairakum. Jadi saya tak terjemah sesuatu lah, kita terus terjemahan dia. Apa terjemahan sebenarnya? Jadi saya tak terjemahkan secara mufradat lah satu-satu. Kalau terjemah panjang juga. Baik.
Artinya daripada Nabi SAW, bahawa baginda menyebut tentang seorang lelaki yang hidup pada zaman dahulu, atau baginda menyebutkan yang hidup sebelum kalian. Baginda bersabda satu perkataan, yakni Allah Ta'ala telah mengurniakannya harta dan anak. Jadi ada seorang lelaki, dan lebih kurang sama juga ada punya terjemahannya dengan sebelum ini. Kan lepas hadisnya lebih kurang sama juga. Jadi lelaki ini, kan Nabi kata dia telah dikurniakan harta dan anak. Ketika dia hampir mati, dia berkata kepada anaknya, bapa yang bagaimanakah aku ini bagi sekalian? Dia tanya pada anaknya, ayya abin kuntu lakum, bapa manakah aku ni sebenarnya? Aku ni bapa yang macam mana agaknya pada pandangan kamu lah, kan? Pada pandangan kamu, aku ni sebagai bapa ni macam mana pada kamu? Adakah bapa yang good ke, bagus ke, perfect ke dan sebagainya? Ataupun bapa tak tanggungjawab dan sebagainya? Jadi ditanya pada anak dia. Apa jawapan anak dia? Dia kata, khaira abin. Khaira abin. Kau lah bapa yang terbaik. First class. Kan? Ayah jangan takutlah. Ayah jangan risau. Kata, ayah yang terbaik pada kami lah. Macam tu. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya dia tidak pernah menyimpan atau tak pernah melakukan satu kebaikan pada sisi Allah Ta'ala. Sebenarnya bapa dia tadi tak pernah pun buat baik. Selalu mengabaikan tanggungjawab sebenarnya. Tapi anak ni masih kata, bapak dia perfect. Bapak bagus gitu. Saya tak pernah jumpa bapak yang lain, yang terbaik ni. Tapi sebenarnya bapa dia tadi tak pernah pun tunaikan tanggungjawab dia. Selalu mengabaikan tanggungjawab, tuan. Selalu mengelak, tak bagi nafkah dan sebagainya. Macam tu. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya dia tak pernah menyimpan atau tak pernah melakukan satu kebaikan pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Taala menyempitkan, sudah tentu dia akan diazab Allah Taala. Dia berkata, lihatlah apabila aku telah mati, bakallah aku sehingga aku menjadi arang. Lalu hancurkan diriku pada hari yang kuat berangin, maka campakkan aku ke dalam laut. Campakkan akulah ke laut. Jadi campakkan. Fahariku ni hatta situ kamhal. Nabi Muhammad SAW bersabda, dia kata, maka dia mengikat janji dengan mereka untuk melakukan sedemikian. Dan demi Tuhan saya, mereka pun melakukan dia. Kemudian mereka mencampakkannya pada hari yang kuat berangin. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, jadilah. Tiba-tiba ia Abu Mayyat tadi menjadi seorang laki-laki yang berdiri. Masya Allah. Dah jadi mayat, dah jadi abu tu kan, dah campak ke angin. Biasalah kalau campak angin mesti berterabur kan. Berterbangan lah. Tapi Allah Ta'ala perintahkan abu tadi dikumpul semula. Kumpul semula dan kembali menjadi lelaki itu semula lah. Dia taub balik. Allah Ta'ala kata, dia kata, kun, jadilah. Kun, jadi. Fa'iza huwa rajulun qa'im. Tiba-tiba jadilah daripada abu tadi, lelaki yang asal tadi. Berdiri di depan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dia kata, wahai hambaku, apakah yang mendorongmu untuk melakukan apa yang engkau telah lakukan? Dia menjawab, disebabkan takut padamu ya Allah. Dia kata, jawapan tu je jawapannya. Dia buat tu kerana takut pada engkau ya Allah. Aku takut pada engkau ya Allah, itu sebabnya. Sebab apa? Aku ni tak ada amalan. Amalan tak ada lah, kosong. Disebabkan amalan tak ada, jadi aku bakar aku perintah dia aku dibakar. Aku perintahkan diri aku dibakar. Macam tu. Lalu baginda bersabda, lantas Allah Ta'ala tidak berlengah untuk merahmatinya disebabkan jawapan tadi. Dalam riwayat yang lain pula, Imam Bukhari berkata daripada As-Salman, dia kata, bila menambah,
campakkan aku ke laut. Ini riwayat pada Bukhari lah. Macam yang lepas sebelum ni. Yang dia perintahkan supaya abu dia tadi dibuang ke laut. Dalam riwayat Muslim pula terdapat lafaz di awal hadis bahawa terdapat seorang lelaki sebelum kalian yang dikurniakan Allah Ta'ala harta juga anak. Lalu dia berkata kepada anaknya, kalian hendaklah melakukan apa yang aku perintahkan. Atau aku akan berikan harta pusakaku pada orang lain selain daripada kalian. Kau mesti lakukan, kau mesti bakar aku. Kalau kau tak bakar, kau tak layak ambil harta pusakaku. Jadi dia getak anak dia lah. Jadi anak nak tak boleh buat apa lah. Dah ayah perintah bakar lah. Gitu. Jadi itu dululah benda tu dulu. Pada zaman Bani Israel. Benda tu dibolehkan lagi lah, dibenarkan. Tapi pada umat kita, Muhammad tak dibenarkan. Jadi isu pula kan. Jadi isu pula kan. Datang Jabatan Agama nanti. Pak Pasir datang, tangkap. Siapa yang bakar tu? Ustaz Azhar yang bakar. Ustaz Azhar suruh perintah bakar. Ustaz Azhar tangkap lah. Jadi apakah pengajaran daripada hadis yang banyak ni? Pertama, antara ciri-ciri takut kepada Allah Ta'ala ialah sentiasa merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu amalan. Lakukan amalan kita lah. Jadi kita naklah merendahkan diri kepada Allah Ta'ala dan yakin tentang janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita mesti mencari bekalan amalan. Cari bekalan amalan. Tak guna umur kita panjang tuan-tuan tapi tak solat. Tak guna umur kita panjang tapi tak pernah buat kebaikan. Kerana dengan amalan tadilah insya-Allah kita akan dibawa masuk. Tapi yang hakikat sebenarnya syurga ini bergantung pada Allah Ta'ala sendiri. Atas kurniaan dia lah dan juga rahmat pada dia. Kemudian dalam syariat Nabi Muhammad SAW, umat Islam dilarang daripada membakar mayat. Itu situ tu, nombor 2 tu. Yang kedua disebut dalam kitab ni. Umat Islam dilarang daripada membakar mayat selepas kematiannya kerana perbuatan membakar makhluk ini hanya layak dilakukan oleh Allah Ta'ala saja. Hanya layak dilakukan Allah Ta'ala. Jangan kita ikut agama lain pula membakar mayat. Kemudian yang ketiga, tidak menangguhkan penyesalan atas dosa dan menzahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tibanya saat kematian. Jangan kita tangguhkanlah. Kalau kita dah lakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Taala, so jangan tangguhkan. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan. So ada 3 penjelasan lah. Saya rasa tuan-tuan pun boleh buat kesimpulan lain. Tambahkan lagi penjelasan lain lah. Salah satu penjelasan yang lain yang mungkin kita tambah tentang kekuasaan Allah. Allah Ta'ala mampu membangkitkan semula. Kalau kita dah jadi tanah dah bercampur dengan tanah dalam kubur pun, dah hancur pun kita punya batang tubuh dalam kubur tu, Allah Ta'ala boleh himpunkan balik. Mudah Allah Ta'ala. Mudah. Sebab ada orang tak percaya pada kiamat. Dia kata manakah mungkin jasad kita dah hancur dulu dalam tanah tu, manakah mungkin kita akan dapat dikumpulkan semula. Ni buktilah. Bukti ikut pada hadis ni. Allah Ta'ala boleh buat apa yang dikehendak Allah Ta'ala. Jadi tak boleh lari ke mana lah. Hanya tu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal akan satu kebaikan walaupun sebesar zarah pun, maka dia akan dibalas. Dan barang siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, saya besok dia akan dibalas jugalah akan amalan dia. Betul tak tuan-tuan? Okey, insya-Allah. Sekadar saya rasa sekadar itulah perbincangan kita pada malam ini, iaitulah berkenaan dengan pengampunan Allah Ta'ala terhadap lelaki yang takut kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah akan datang kita sambung hadis yang lain.
Wallahu a'lam bissawab. Bab ini pun ada banyak hadis ya, banyak hadis. Baik, ada soalan? Tak, sebelum saya tutup, ada soalan? Ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa lam taqabbala wa rizqan halalan wa barakatan katsirah. Wasyana fatta ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahana arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Tahassanna bi ziddil jabrut wa tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma subhana hadzal waba wa qina syarra rada wa najina minat ta'ni wa ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.